Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi minggu ni kita sambung dengan pembelajaran kita unit 6.2 Ancaman Komunis di Negara Kita. Okey, kenapa tajuk dia ada perkataan ancaman? Sebab komunis ini membahayakan negara kita dan memberi kita banyak masalah. Okey, jadi ancaman komunis ini sebenarnya telah bermula daripada gerakan komunis antarabangsa yang telah dianjurkan di Calcutta, India. Okey, di mana gerakan komunis antarabangsa ni bermaksud komunis-komunis di seluruh dunia telah berjumpa dan bersidang dan telah memutuskan beberapa perkara. Okey, antara perkara yang diputuskan ialah pengikut komunis di kawasan yang dijajah digesa supaya memperhebat perjuangan menentang kuasa imperialis di setiap negara Asia. Okey, kalau dalam konteks negara kita, kuasa imperialis ini merujuk kepada British. Okey, jadi berikutan itu PKM iaitu Parti Komunis Melaya. Recall balik, PKM Parti Komunis Melaya telah membuat keputusan untuk melancarkan perjuangan bersenjata. Jadi perjuangan bersenjata ni maksudnya dia mulakan perjuangan secara ganas, secara kasar yang mengakibatkan berlakunya kecederaan, pembunuhan dan sebagainya. Jadi keputusan untuk melancarkan perjuangan bersenjata ini telah menyebabkan British terpaksa mengisytiharkan darurat. So kita akan tengok tajuk darurat, pengisytiharan darurat. Apa peristiwa sebenarnya yang berlaku yang menyebabkan sampai British kata, that's it. Darurat perlu diisytiharkan. Jadi kita tengok. Kalau awak tengok dekat dalam kotak biru ni, itu adalah peristiwa permulaan. Peristiwa yang mencetus di mana British decide, buat keputusan akhirnya kita perlu isytiharkan darurat. Peristiwa tersebut ialah di mana berlakunya pembunuhan 3 orang pengurus ladang berbangsa Eropah di Sungai Siput, Perak. Jadi ini poin penting pengisytiharan darurat dilakukan oleh British kerana berlakunya peristiwa pembunuhan 3 orang pengurus ladang berbangsa Eropah di Sungai Siput, Perak. So itu adalah permulaan macam mana darurat diisytiharkan. Jadi berikutan daripada itu, undang-undang darurat telah dilaksanakan. Kita pergi ke bahagian seterusnya, tindakan komunis. Tindakan ni maksudnya apa yang dilakukan oleh komunis, aktiviti yang komunis buat untuk menghuru-harakan negara kita. Walaupun undang-undang darurat dikuatkuasakan, komunis tetap meneruskan aktiviti menggugat keamanan dan kestabilan negara. Jadi bagi memastikan kejayaan dalam perjuangannya, komunis mencetuskan huru-hara di seluruh negara agar penduduk hilang keyakinan terhadap British. Mereka melakukan pelbagai tindakan untuk jadi ini tujuan komunis. Yang pertama, melumpuhkan ekonomi. Kedua, merosakkan infrastruktur. Ketiga, mengancam keselamatan penduduk. Dan keempat, mengancam pasukan keselamatan. Jadi ada 4 tujuan. Kenapa dia melakukan pelbagai tindakan. Matlamat dia ni ada 4. Jadi kita pergi pada matlamat yang pertama. Komunis ini matlamat dia untuk melumpuhkan ekonomi. Jadi pada waktu tu negara kita kegiatan ekonomi yang utama adalah kegiatan lombong biji timah dan ladang getah. Jadi untuk melumpuhkan ekonomi, komunis ini dia telah merosakkan 2 sektor ekonomi terbesar di negara kita. Jadi apa yang dia buat? Dia rosakkan pokok getah, kilang estate, rumah asap, rumah kongsi, kedai dan sekolah serta membunuh pekerja. Kalau awak tengok dekat bawah ni,
ada gambar-gambar dalam buku teks awak ni. Dia kongsikan macam mana ladang getah dan rumah kediaman yang telah dibakar oleh komunis. Okey, ada yang dia bakar, ada kalau gambar dekat sebelah ni pokok getah yang dirosakkan oleh komunis untuk melumpuhkan ekonomi. Okey, kalau tengok lagi, perhatikan betul-betul gambar ni, nampak tak batang pokok getah dia? Okey, kalau batang pokok getah yang biasa tu, ini hasil torehan yang biasa, normal. Okey, torehan tulang ikan herring tu kan. Okey, tapi kalau awak tengok kat bawah ni, ini adalah kesan-kesan yang dibuat oleh komunis dengan sengaja. Dia telah mencederakan batang pokok getah supaya bila dia buat macam ni, nanti susu getah tu akan keluar. Okay, keluar banyak lah kat sini, keluar banyak. Jadi lama-kelamaan pokok getah ni susunya sudah kering ataupun dah tak ada susu lagi. Jadi merugikan lah. Ada pokok getah tapi tidak mengeluarkan susu getah. Okay, sebab dalam pada masa yang sama dia dah buat, dia takik banyak-banyak pokok tu tapi dia tak tadah kan. Kalau sebelum ni kita setiap hari kita akan toreh sedikit demi sedikit dan kita tadah, so kita dapat kumpul susu dia. Tapi bila dia buat macam ni, dalam masa yang sama pokok getah tu mengeluarkan susu yang banyak. Jadi lama kelamaan pokok getah tu dah kering susu dia, dah tak ada susu, dah tidak lagi memberikan hasil susu getah. So dah rosak lah, dah tak berfungsi lah lagi pokok getah tu. Okay, itu antara strategi yang digunakan oleh komunis untuk melumpuhkan ekonomi. Okay, kita pergi pada bahagian yang kedua. Komunis merosakkan infrastruktur. Okay, infrastruktur ni terutamanya kepada kemudahan asas yang melibatkan sistem pengangkutan dan perhubungan. Jadi pengangkutan pertama ataupun pengangkutan utama yang komunis rosakkan pada waktu itu adalah jalan kereta api ataupun landasan kereta api. Sebab apa? Landasan kereta api ni membantu kepada ekonomi tanah Melayu waktu tu. Kerana landasan kereta api digunakan untuk mengangkut hasil-hasil biji timah dan sebagainya. Jadi dia buat apa? Dia mengebom, merosakkan dan mengalihkan landasan kereta api. Manakala jalan raya pula, kenderaan yang melalui jalan raya akan ditembak dan dibakar. Macam kita tengok kat muka surat sebelah ni, lori yang dibakar oleh komunis. Okay, lori-lori ni semua membawa hasil-hasil biji timah, hasil-hasil getah lah. Ni contoh landasan kereta api yang disabotaj oleh komunis. Okay. And then selain itu, komunis juga mensabotaj kemudahan telefon dan telegraf serta merosakkan air. Ini kemudahan perhubungan, telefon, telegraf dan merosakkan air. Air itu kemudahan asas lah, pun dia rosakkan. Seterusnya mereka bertindak menyerang pekerja awam. Okay, contohnya pekerja yang diarahkan untuk membaiki jalan raya, untuk pasang balik paip air, untuk bina sistem pengairan, okay, dan banyak lagi pekerja awam yang diserang. Okay, jadi keadaan ini menjejaskan kehidupan harian penduduk. Okay, tindakan komunis yang ketiga adalah mengancam keselamatan rakyat. Okay, macam mana dia ancam keselamatan? Apa yang dia buat pada rakyat? Okay, antaranya dia mengugut, mensabotaj, menyerang, melakukan kekejaman, menganiaya, menculik, merampas, membakar harta dan membunuh penduduk yang enggan bekerja sama. Contoh kat sini dia bagi, ada komunis pernah mencampakkan bom tangan dalam satu kawasan Circus di mana menyebabkan 46 orang cedera parah dan 4 orang mati. Jadi tindakan komunis ini kesannya kepada rakyat apa? Rakyat jadi sengsara dan menderita. Okay, kalau tengok kat bawah ni dia bagi statistik berapa ramai yang terbunuh, tercedera, hilang. Okay, salah satu kes pembunuhan yang popular adalah pembunuhan Sir Henry Gurney. Okay, Sir Henry Gurney ni dilantik sebagai Pesuruhjaya Tinggi British yang menggantikan Sir Edward Gen, tapi dia telah dibunuh. Ini salah satu contoh lah macam mana ancaman
komunis kepada keselamatan rakyat. Okey, yang seterusnya, tindakan komunis yang keempat adalah mengancam pasukan keselamatan. Yang ini target dia pada pasukan keselamatan. Pasukan keselamatan contohnya siapa? Contohnya polis, askar, tentera dan dia juga menyasarkan untuk menyerang balai polis. Kenapa dia buat macam ni? Supaya berlaku keadaan huru-hara. Dan dia juga nak tunjukkan pada rakyat bahawa kerajaan British tidak mampu untuk melindungi keselamatan penduduk. Okey, sebab tu dia tulis kat situ, menunjukkan ketidakupayaan kerajaan untuk melindungi keselamatan penduduk. Dia nak tunjukkan kerajaan ni lemah. Okey, so kalau kat sini, bawah ni pun dia ada kongsikan statistik pasukan keselamatan yang terkorban dan tercedera. Antara pasukan keselamatan seperti polis, special constable, nanti kita akan belajar lebih lanjut special constable ni apa, auxiliary police dan tentera. Okey. Okey, kalau tengok kat sebelah ni, ni adalah beberapa tindakan komunis yang menyerang pasukan keselamatan. Dia ada serang balai polis. Ni memang dia punya target lah. Okey, jeep tentera, balai polis lagi, and then attack pasukan askar Melayu, balai polis Kambau. Komunis menyerang kenderaan polis, membunuh ketua polis Kedah, menyerang balai polis Chuan Seng. Okey, so ini antara keganasan, ancaman pasukan terhadap pasukan keselamatan yang dilakukan oleh komunis. Okey. Okey, jadi so itu saja untuk 6.2. Okey, 6.2 ni yang penting awak tahu pengisytiharan darurat, apa peristiwa yang menyebabkan darurat diisytiharkan, iaitu pembunuhan 3 orang pengurus ladang berbangsa Eropah di Sungai Siput Perak. Okey, and then awak kena tahu permulaannya. Macam mana komunis ni dekat PKM ni, Parti Komunis Melayu kat Tanah Melayu ni nak buat perjuangan bersenjata. Permulaannya kerana itulah gerakan komunis antarabangsa di Calcutta, India, yang mana keputusan dia untuk memperhebat perjuangan menentang kuasa imperialis di setiap negara Asia. So PKM buat apa? Dia ikutlah cakap gerakan komunis antarabangsa. Apa dia buat? Dia pun memperjuangkan, melancarkan perjuangan bersenjata. Yang itulah antara tindakan-tindakan dia ni. Tindakan komunis ada 4 yang tadi. Melumpuhkan ekonomi, fokus dia pada apa? Lombong biji timah dengan getah. Dia rosakkan ladang getah, rosakkan lombong biji timah, and then merosakkan infrastruktur. Tadi macam-macam kemudahan kan, jalan landasan kereta api, jalan raya, telefon, telegraf, okay? And then dia juga mengancam keselamatan rakyat. Macam-macam aktiviti dia buat ni, macam-macam. Ada ugut, sabotaj, serang, melakukan kekejaman, menganiaya, menculik, merampas, membakar harta benda dan membunuh. Dan juga tak tinggal mengancam pasukan keselamatan. So itu untuk tajuk 6.2. Jadi tugasan awak adalah tolong hasilkan peta pokok macam ni, tulis ke atas tajuk 6.2. Tajuk 6.2 tadi ancaman komunis di negara kita, and then buat tindakan komunis. Ada 4 tindakan komunis, okay? Melumpuhkan ekonomi, merosakkan infrastruktur, mengancam keselamatan rakyat, mengancam pasukan keselamatan, okay? And then bawah dia tuliskan sedikit nota ringkas, okay? Buat ni dalam buku nota. Okey, itu sahaja untuk 6.2. Terima kasih.